Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi berpeluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yakni untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi kefahaman kepada kita untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini muka surat 12 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-80. Lagi 200 ayat lagi, dia Al-Baqarah 286. Lagi 200, maknanya setahun lagi kot, insya-Allah. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi siri sebelum ini, kita sedang membahaskan bab jenis-jenis Yahudi. Kenapa kita membahaskan bab Yahudi, jenis-jenis Yahudi? Kerana Allah nak membongkar sifat kejelikan ataupun kesombongan mereka melanggari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nak membongkar supaya masyarakat Arab Madinah hanya memberi ataupun mengambil ilmu dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi untuk mengikis kepercayaan masyarakat Arab kepada ulama-ulama Yahudi, maka Allah membongkarkan kisah-kisah mereka, di mana setakat ini kita dah belajar ataupun membahaskan dua jenis Yahudi. Yakni tok nenek Yahudi zaman dahulu lagi yang sombong sangat. Yang pertama ialah mereka tok nenek Yahudi ini
iaitu mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Allah bagi nikmat, Allah bagi kebahagiaan, tapi mereka tetap kufur dengan nikmat tersebut, yakni mereka tak taat dengan Allah, mereka malas juga mengikuti kitab-kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah mereka mempunyai sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat, sifat-sifat sombong. Ada 4 sifat. Yang pertama, mereka suka berpaling. Bila mereka janji, dipenuhi janji mereka, mereka tak tunai janji tersebut. Allah buat kisah dengan untuk mereka menerima kitab Taurat. Allah kata, terimalah kitab Taurat dengan belajar memahami dan beramal dengannya. Mereka tolak. Dan hingga Allah ugut nak ancam dengan meletakkan gunung di atas mereka, mereka terima. Lepas itu mereka tolak balik. Itu di antara kisah yang pertama, kejahatan kesombongan mereka. Kejahatan yang kedua ialah dari segi Allah kisahkan bagaimana mereka menghalalkan cara. Hari Sabtu hari beribadat. Mereka berusaha untuk mencari keadaan supaya menghalalkan perkara-perkara haram tersebut. 2 dah. Yang ketiga, mereka banyak bertanya untuk menggagalkan arahan Allah, menggagalkan syariat Allah. Mereka bertanya seolah-olah susah nak beramal dengan perkara tersebut. Dan yang keempat, kita belajar dah bagaimana mereka ini menabur fitnah, membuat propaganda, yakni mereka tertarik dengan dunia, mereka bunuh pak saudara untuk mengambil harta, mereka buang mayat pak saudara mereka di kampung lain supaya kampung mereka dengan kampung yang mereka letak mayat tersebut bergaduh. Mereka menabur fitnah ketika itu. Maka ini 4 keburukan tok nenek dia. Kesan daripada keburukan tok nenek Allah bongkarkan supaya mereka berubah, tapi mereka tetap tidak berubah juga. Ini cerita dia. Mana supaya kita juga mengambil pengajaran. Tengok perangai buruk macam itu pun masih lagi kita tidak berubah, tak nak berubah juga supaya membuang sifat-sifat buruk tersebut. Kerana kekerasan hati yang punca menjadi degil tersebut. Maka dalam minggu lepas Allah ceritakan pula bagaimana pola masyarakat Yahudi. Bagaimana bentuk-bentuk masyarakat dia. Yang pertama, mereka ini orang alim tapi suka mengubah ayat-ayat Allah bila ada kepentingan. Yang kedua, masyarakat yang kedua, mereka tak belajar kitab Taurat, belajar separuh-separuh saja. Mereka mengambil perkara-perkara yang memberi keuntungan dunia kepada mereka, yang ni golongan munafik Yahudi. Golongan ketiga, yang ni golongan sebagai besar, ialah golongan buta huruf. Mereka tak belajar kitab pun, tapi mereka beramal dengan cara dengar guru-guru mereka. Mereka bertaklid buta dengan guru-guru Yahudi tersebut. Mereka rasa amalan mereka betul dah. Rupa-rupanya amalan mereka salah kerana ditipu oleh guru-guru mereka. Yang keempat, kita belajar juga minggu lepas ialah bagaimana sifat keempat ulama-ulama Yahudi ini hebat dalam penulisan kitab. Mereka reka kitab-kitab mereka sendiri. Mereka reka dari segi tafsir-tafsir, dan mereka reka dari segi matan-matan sebut, menyebabkan kitab mereka telah menjadi kitab yang palsu. Itu 4 sifat yang kita dah belajar. Yang kita baca sekejap tadi, pola Yahudi yang kelima. Apa dia? Yang kelima yang kita baca tadi, iaitu di kalangan Yahudi ini anak kepada ulama-ulama dia. Dia orang alim. Anak kepada orang alim, dia berprasangka dia ini keturunan baik-baik. Bila dia keturunan baik-baik, dia mengatakan Allah sayang kepada keturunan dia, maka Allah juga sayang dengan dia sendiri. Dia merasakan keturunan dia kekasih Allah, kesayangan Allah. Kalau buat jahat sekali mana pun, kalau Allah hukum dia, hukum sekejap saja. Dalam kitab-kitab tafsir, anak-anak ulama Yahudi ini, keturunan ulama-ulama Yahudi ini, dia merasakan dia kekasih Allah. Jadi kalau dia buat jahat atas dunia pun, maka hukuman yang paling berat bagi mereka ialah masuk neraka Jahannam selama 40 hari saja. Kenapa 40 hari? Dia bertaklidkan pengikut Musa Samiri, yang ketika Nabi Allah Musa pergi menerima kitab Taurat di Gunung Tur tersebut, 40 hari tempoh tersebut mereka menyembah lembu yang dibuat daripada barang-barang perhiasan. 40 hari tempoh tersebut mereka mengatakan, lepas itu Allah ampunkan dosa mereka lah. Itu tafsir yang pertama.
Tafsir yang kedua, mereka merasakan, berprasangka Allah sayang dengan mereka pasal mereka keturunan orang alim. Mereka Allah bagi berbagai-bagai kemudahan mereka. Ialah mereka mengatakan paling lama mereka dalam neraka jahanam pun 7 hari saja. Kenapa 7 hari? Mereka mengatakan dalam tafsir mengatakan, dia kata usia dunia bila Nabi berhijrah ke Madinah, rata-rata orang Yahudi kata usia dunia ini dia kata 7,000 tahun saja. Dia kata lepas 7,000 tahun kiamatlah. Jadi dia kata satu hari akhirat sama dengan 1,000 tahun di sini. Mana 7 hari 7,000 tahun. Maka Allah ampun dosa dia. Allah keluarkan dia balik selama 7 hari daripada neraka jahanam. Ini bentuk anggapan. Tidak ada dalil dan bukti. Mereka berprasangka saja dengan arahan Tuhan. Tidak ada sebarang bukti dalam kitab. Mereka beranggapan ini sebenarnya benar tanpa dalil dan bukti. Mari kita baca. Kita baca. Yang kita baca pola masyarakat Yahudi yang kelima. Kenapa mereka amat degil sangat? Kerana anak-anak cucu-cucu keturunan Yahudi ini berprasangka mereka keturunan baik-baik, maka Allah kesian belas, Allah sayang dengan mereka, maka Allah hukum mereka pun hukuman tak seberapa. Maka tak sekarang ni masyarakat juga beranggapan sebagai ini. Contoh baru ni ada cucu dia, mereka mengatakan cucu Rasulullah datang ke Malaysia ni. Bila cucu ini mesti dia ada hebat ni. Ada orang alim berbagai-bagai, ada fadilat, ada kelebihan kalau buat baik dengan dia. Sama. Sebab tu kalau kita mendengar kitab yang dibaca oleh Ustaz Samsuddin tu, ciri-ciri Yahudi persamaan dengan Syiah, ini yang kita belajar ini. Jadi bila kita dengar ciri-ciri Yahudi ini, bila kita dengar Ustaz Samsuddin mencerita, akan nampak persamaan dia. Pasal semua ciri-ciri Yahudi kita dah belajar dah. Dan ciri Yahudi ini dipegang oleh Syiah. Maka kalau kita jahil Quran juga, maka kita beramal dengan ini seolah-olah Syiah juga kita pegang segi amalan-amalan dan akidah Syiah tersebut, tanpa kita tahu inilah sebenarnya penyelewengan dalam masyarakat Yahudi lagi. Jadi anak-anak keturunan ini kita baca bagaimana sifat mereka. Wa qalu, mereka berkata. Siapa berkata? Anak-anak Yahudi yang dia rasa dia hebat. Tak. Dia rasa dia orang alim dah. Ayah dia alim, tok dia alim. Takkan dia tak alim. Dia kata tu. Wa qalu lan tamassanan nar. Dia kata, mereka berkata, kami tidak sekali-kali tamassanan, disentuh ataupun dibakar oleh an-nar, api neraka. Pasal kami orang baik, tak mungkin kami disentuh dengan api neraka. Illa ayyaman ma'dudah. Dah kecuali hanya beberapa hari saja. Kalau kami jahat macam mana kami pun dah. Hanya kami dihukum oleh Allah beberapa hari saja. Maknanya bila beberapa hari sahaja yang ni, mereka merasakan hanya dua hadis tadi. Selama 40 hari, pandangan pertama. Pandangan kedua, selama 7 hari saja. Lepas itu mereka akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pasal mereka daripada keturunan baik-baik. Maka jangan kita menganggap bila kita keturunan baik, kita akan dikasihi oleh Allah atas dasar keturunan tersebut. Jadi kalau ada sekali siapa-siapa daripada datang ke tempat kita, keturunan baik-baik macam mana pun, tengok bagaimana amalan-amalan dia, apa iman mereka. Ini Allah ceritalah. Kalau selagi mana mereka tidak beramal dengan sunnah, maka jauh sekali mereka di pihak yang benar. Walaupun keturunan yang paling-paling baik sekali. Jadi ini Allah nak bongkarkan kisah mereka, golongan-golongan anak cucu orang alim Yahudi ini. Ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa sehari saja. Maka bila kata macam ini, mereka beranggapan semacam itu, mereka yakin dengan fahaman mereka betul. Mereka yakin dengan dakwaan mereka. Mereka hanya mendakwa ni. Tidak ada sebarang dalil bukti yang mengatakan mereka itu hanya dimasuk neraka beberapa hari. Kenapa mereka berkata? Mereka hanya mendakwa. Mereka mendengar orang-orang sebelum mereka mengatakan yang sedemikian. Jadi Allah cerita pula, tanya orang Yahudi tersebut, kenapa mereka berkata demikian?
Qul, katakan kepada mereka, tanya mereka. Tanya siapa? Anak-anak Yahudi yang mereka rasa mereka berketurunan baik tadi. Tanya apa? Attakhaztum 'indallahi ahda? Dah, dia kata, adakah kamu sudah ada janji dengan Allah? Bila Allah berjanji dengan kamu mengatakan kamu hanya masuk neraka 40 hari ataupun 7 hari tadi? Bila Allah kata? Cuba cek dalam kitab Taurat, ada ke tak ada? Cuba cek dengan kata-kata Nabi Musa, ada ke tak ada? Dapat dah sekarang ni? Apa ibrah dia? Ibrah dia, kalau kita mendakwa, kita beramal dengan sesuatu amalan, dengan mengadakan kefiat-kefiat tertentu, hari tertentu, masa tertentu, jumlah tertentu, fadilat tertentu, tapi tidak ada sebarang dalil dan bukti, ini Allah katanya, Qul attakhadtum indallahi ahda? Bila Allah bagi tahu kamu sekian-sekian amalan, ada sekian-sekian fadilat? Nampak tak sekarang ni? Ibrah dia, bila kita mendakwa sekian-sekian amalan, kalau tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam hadis, seolah-olah dakwaan kita palsu. Seolah-olah Allah katanya, bila Allah kata sedemikian? Tapi pasal kita ini dah umat akhir zaman, tidak ada kitab selepas kita yang membicarakan semacam ini, maka kita berpegang dengan perkara ini. Dah, Qul attakhadtum indallahi ahda? Katakanlah wahai Muhammad, tanya orang Yahudi tersebut, bila Allah janji dengan mereka ada sekian-sekian fadilat tersebut. Maka kena ingat, ini ibrah tu kita, jangan beranggapan sesuatu amalan yang tidak ada dalil dan bukti itu ada fadilat tentu, kerana dia hanya dakwaan semata-mata, selagi tidak ada dalil dan bukti. Lepas tu dah bila janji dengan Allah, fala yukhlifallahu ahdahu, dan adakah bila Allah mengatakan dia tak mungkin janji memenuhi janjinya semacam itu? Hukum kamu cuma 40 hari ataupun hukum kamu selama 7 hari. Bila Allah kata macam itu? Bagi bukti, bagi dalil. Nampak tak sekarang? Allah tanya balik akidah ataupun amalan yang tidak ada dalil dan bukti. Allah akan tanya soalan bagi ini untuk kita. Maka kita kena beramal dengan ayat ini. Jauhilah amalan-amalan yang tidak ada sebarang dalil yang tepat, hadis yang sahih mengenai suatu amal takut. Kita terikut-ikut dalam dakwaan yang semacam ini. Tengok Allah tanya lagi. Am taquluna 'ala Allah? Adakah kamu berkata-kata atas nama Allah? Adakah kamu menjual atas nama Allah, mengatakan Allah suruh buat amalan-amalan demikian? Adakah kamu mengatakan Allah suruh Nabi kamu beramal dengan amalan-amalan sekian? Apa tak? Untuk kita sekarang ini, seolah-olah Allah akan tanya, kenapa kamu beramal sekian? Adakah Nabi kamu beramal dengan amalan-amalan ataupun kamu mendustakan Allah? Tengok, jelas untuk kita beramal sekarang ini. Am taquluna 'ala Allah? Ada kamu berkata-kata mengatakan atas nama Allah ma la ta'lamu, sesuatu yang kamu tak mengetahuinya. Pasal kamu tak jumpa sebarang dalil dalam Al-Quran ke, dalam hadis sahih ke, mengatakan Allah pernah berfirman sedemikian, Nabi pernah bersabda demikian. Kamu hanya menambah-nambah saja amalan-amalan tersebut yang tidak ada sebarang dalil dan bukti. Jelas ayat ini kena sekali pada mereka yang jahil. Mereka saja merasakan mereka dah Islam dah, benar. Tapi sekiranya mereka beramal dengan perkara-perkara yang tidak ada dalil, maka inilah jawapan dia. Kamu hanya beramal, berprasangka saja, sedangkan Allah tak pernah bagi tahu demikian pun. Kamu, Allah kata, hanya mengatakan Allah, sedangkan kamu tak mengetahui. Pasal apa? Kamu tak jumpa, tak mengaji kitab kami. Kamu tak jumpa dalam kitab kami mengatakan demikian, kerana kamu jahil kitab kami. Itu ibrah untuk kita lah. Jadi untuk orang anak-anak masyarakat Yahudi tadi pun sama juga. Mereka hanya berprasangka saja, mengatakan Allah sayang dengan mereka ketika itu. Itu jelas, ayat 80 jelas mengenai pola yang kelima masyarakat Yahudi yang menyebabkan mereka degil. Dah tengok dah kejahatan untuk nenek mereka, mereka tetap tidak berubah juga. Mereka tetap tidak nak patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jawab ayat 81.
Ayat 61 itu merupakan ayat dipanggil ancaman, takhwif ukhrawi. Ayat ancaman Allah. Allah mengancam kalau untuk orang Yahudi yang menjual nama Allah. Dia mengatakan yang Allah tak kata, pasal dia jahil kitab dia tadi. Dia tak pernah belajar kitab mereka, maka dia menjual, dia kata Allah kata sekian-sekian. Untuk kita beramal sekian-sekian, tak pernah belajar hadis dan Al-Quran, kita hanya beramal benda-benda yang tak ada bukti. Ini jawapan dia. Bala, adakah mereka sanggup mengatakan demikian? Bahkan tidak sekali-kali. Tengok Allah kata, bala, bahkan tidak sama sekali. Allah wa'ala. Man kasaba sayyi'atan, maka sesiapa yang berbuat kejahatan. Man kasaba sayyi'atan. Sayyi'atan ini kalau orang mengaji sayyi'atan, sayyi'ah ini ialah ada nun tanwin, maksudnya ta'zim, kejahatan yang amat-amat besar. Mana dalam Al-Quran kalau jumpa kejahatan, kejahatan kerana mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa sahaja, tak kira dia anak orang hebat ke, anak wali ke, anak ulama-ulama ke, kalau dia buat kejahatan yang amat besar, man kasaba sayyi'atan, apa jadi? Wa ahatat bihi khati'atuhu, maka kesalahan itu bihi khati'atuhu, sebabkan dosa-dosa mereka yang meliputi. Kejahatan yang mereka beramal, akidah yang tidak ada sebarang dalil tadi, tapi mereka menjual nama Allah, mereka mengatakan Allah suruh, Nabi suruh, maka sebenarnya kejahatan mereka amat-amat besar. Bahkan seluruh dosa mereka tadi, sayyi'at tadi, diliputi. Tidak ada langsung ruang-ruang pahala dalam amalan-amalan mereka. Kenapa? Pasal bila mereka kufur dengan Allah, syirik dengan Allah, maka segala amalan-amalan mereka Allah hancur leburkan, Allah tak akan terima. Pasal apa? Pasal dosa syirik ialah amalan-amalan mereka Allah tak akan terima selagi mereka tidak bertaubat. Bagaimana mereka nak bertaubat? Mereka tak tahu. Mereka merasakan betul pasal mereka berprasangka. Maka Allah jawab, kesan mereka mangkasabah sayyi'atan, kesan mereka melakukan dosa syirik yang amat besar, maka mereka menjual nama Allah sedangkan Allah tak kata, maka kesannya wa ahatat bihi khati'atuhu, seluruh amalan-amalan mereka diliputi dengan dosa-dosa. Mereka tidak ada ruang dalam badan mereka, dalam amalan mereka, pahala mereka nak bertapak, kerana segala pahala-pahala mereka akan gugur, licin, hancur, lebur sama sekali pasal mereka melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faulaika, dengan demikianlah bila mereka menjual nama Allah untuk beramal, untuk mengatakan sedemikian, faulaika ashabun nar, mereka bukannya 40 hari saja dalam neraka, mereka bukannya 7 hari saja dalam neraka, tapi ashabun nar, mereka ahli neraka. Selama mana? Hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam tersebut. Semoga Allah jauhi kita daripada kekal dalam neraka dengan dosa-dosa kesyirikan yang kita melakukan. Pasal kita tak tahu yang mana satu tauhid, yang mana satu syirik. Kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Pasal kita jahil Al-Quran. Kita sanggup belajar benda-benda lain, tapi kita tak mengambil perkara-perkara tauhid yang Allah nak ceritakan. 80% daripada Al-Quran perkara-perkara mengenai tauhid, tapi kita tak dengar semua kata-kata Allah. Sebanyak 80% ini menyebabkan kita samar. Mana satu tauhid, mana satu syirik, maka segala amalan-amalan kita Allah tak akan terima. Dan sehingga kita tak bertaubat, kita pergi dengan Allah. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Walau sebanyak mana amalan kita pun, Allah kata tadi, habitat wa ahatat bihi khati'at, mana segala amalan kita tak boleh melekat dalam badan kita. Jadi maka itu ayat-ayat ancaman ukhrawi, ancaman akhirat kalau orang buat tak belajar dan dia keliru, yang mana satu tauhid, yang mana satu syirik.
Jadi ayat yang berikut dah belajar, dah dengar, dah khajar ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Allah selang-seli pula dengan ayat gembira, ayat tabsyir ukhrawi. Ayat tabsyir, ayat mengembirakan. Siapa dia? Walaupun dia itu, kalau dia tadi anak-anak ulama tadi pun, tahu Yahudi tadi pun ada dua jenis. Satu anak-anak yang tak belajar, satu anak-anak yang belajar, anak-anak jahil dan anak-anak yang alim. Kalau anak-anak yang alim, ini bagi tahu khabar gembira dengan dia. Walaupun anak orang alim, dia meneruskan kealiman bapak dia. Kalau bapak dia mengajar Quran, dia mengaji Quran dengan bapak dia. Sebab tu setengah-setengah orang alim, dia pastikan anak dia sebelum pergi belajar benda lain, dia akan pasti anak dia mahir Al-Quran, baru dah pergi belajar ilmu-ilmu lain. Itu dia punya, dia mencara dia. Kena habis Quran, faham Quran, baru pergi belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. Apa dia khabar gembira dia? Wallazina amanu, orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran bila jumpa ayat amanu ini secara umum, maksudnya iman sempurna. Apa dia iman sempurna? Iman sempurna ialah maknanya iman yang 100% percaya, yakin dengan rukun-rukun iman kita. Kalau rukun iman kita 6 perkara tersebut, kita betul-betul yakin ke semua 6 tersebut. Dan dia ada cabang-cabang dia pula. Percaya dengan Allah. Percaya bagaimana Allah. Allah tidak ada sifat-sifat detail. Barulah iman yang penuh. Selagi iman tak penuh, maka kita bukan iman sebagaimana kehendak Allah. Percaya dengan hari akhirat. Kita hanya tahu saja hari akhirat ada. Tapi ikhtiar nak pergi hari akhirat tak ada. Maka tak penuh. Bukan sempurna sebagaimana wallazina amanu. Maksud wallazina amanu ialah mereka yang beriman penuh, percaya dengan semua rukun-rukun iman 100%. Sama, yang ni akidah yang jelas. Lepas tu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amalan-amalan dia sebiji sebagaimana amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi, oleh para sahabat. Sama. Dua perkara barulah sempurna. Sesiap, tak kira lah dia keturunan mana, orang baik macam mana pun, tengok dia, kalau dia buat dua perkara ini, iman yang sempurna, amal soleh sebagaimana mengikut sunnah, maka untuk ni saja pengukuran dia, pengukuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika ashabul jannah. Mana mereka itulah ahli syurga. Iman sempurna, amal sempurna, maka baru dapat syurga. Bila setiap orang dapat syurga, dia tak akan kembali. Dia tidak ada pergi separuh jalan, tidak ada. Bagi Allah, masuk syurga saja, kekal selama-lamanya. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita dan jemaah kita semua termasuk golongan Allah pilih ahli syurga, insya-Allah ya. Hum fiha khalidun. Kekal mereka dalam syurga selama-lamanya. Tak penat lelah dah. Tak perlu terkejar-kejar buat pergi sana pergi sini dah. Tak takut lagi, tak perlu lagi nak solat, nak bangun tengah malam, nak berpelah. Duduk enjoy dalam syurga dengan kelengkapan kelepas syurga yang tak mampu dipikir oleh akal kita. Seronok syurga ni. Maka itulah pola masyarakat Yahudi. 5 pola dia yang menyebabkan punca degil sangat mereka tak taat dengan Allah. Betul-betul ciri-ciri tadi, 5 ciri-ciri tadi. Yang pertama, mereka alim tapi tak nak beramal dengan kitab Taurat. Yang kedua, mereka belajar separuh-separuh, mereka ambil kepentingan dunia. Yang ketiga, mereka buta huruf, mereka ukuk guru-guru yang sesak saja. Yang keempat, guru-guru mereka mahir buat kitab, dia palsukan kitab mereka. Dan yang kelima ialah golongan yang anak-anak orang alim, mereka rasakan mereka keturunan baik-baik, mereka Allah sayang dengan mereka. Akhir-akhir sekali mereka Allah bagi keinsafan bagi mereka. Siapa-siapa berkawan dengan dia dapat juga keberkatan berbagai-bagai lah. Baik itu bila datang saja orang mengaku cucu Nabi ke sepupu Nabi datang Malaysia, berebut-rebut orang nak pergi bersalam, nak duduk dengan dia, nak menyediakan berbagai-bagai kemudahan. Pasal apa? Pasal mereka yakin ada keberkatan
duk dengan dia. Sedangkan Allah kata, sekiranya dia bukan wallazina amanu wa amilus solihat, maka tak boleh. Hebat macam mana keturunan dia pun, tidak ada ciri wallazina amanu wa amilus solihat, maka mereka tak memenuhi ciri-ciri tadi. Bahkan mereka termasuk golongan ashabun nar tadi. Ya. Habis pola-pola dia. Jadi kita pergi kepada ciri jenis Yahudi yang ketiga. Tuan-tuan kena hafal ni, pasal ciri-ciri Yahudi penting sangat. Pasal sebahagian besar kita ada ciri ni, kita saja rasa tak ada ni. Pasal apa? Ciri-ciri yang ketiga, jenis Yahudi yang ketiga ialah Yahudi zaman Nabi Madinah. Yahudi semasa ketika Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, sampai itu ciri-ciri orang Yahudi yang mereka tunggu Nabi datang. Nabi datang, mereka tolak Nabi. Ini ciri-ciri orang Yahudi yang ni. Ada 3 bani Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, 3 bani yang bertiga, parti yang terbesar di Madinah. Orang-orang Yahudi, orang Arab pula, suku Aus dan Khazraj. Arab 2, orang Yahudi 3. Mereka orang Arab ini, kita tengoklah bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Tengok bagaimana kehidupan semasa orang Yahudi ketika itu. Tengok jenis yang ketiga. Ayat 83 itu jenis Yahudi yang ketiga. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, ingatlah. Ingat apa? Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Allah kata, wahai Muhammad, ingatlah aku pernah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kita, adakah Allah berjanji dengan kita? Adakah Allah telah mengambil perjanjian kita? Ada tak ada? Dah ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu merupakan perjanjian kita dengan Allah. Tapi kalau kita tak khatam Quran tafsir, mana kita tak tunai janji? Kita tak tahu pun apa Allah janji dengan kita. Tak habis baca, tak faham. Baca saja. Maka orang Yahudi ni dia tahu. Tengok wa iz akhadna mitsaqa bani Israil, ingatlah ketika kami mitsaqa, kami berjanji dengan Bani Israel. Apa dia janji dia? Berjanji sebagaimana kami turunkan kitab Taurat untuk dia. Apa dia? Yang pertama janji dia, la ta'buduna illallah. La ta'budu, tidak sekali-kali kamu boleh menyembah selain Allah. Yakni kalau kita apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji itu kenapa tak baca? Hari-hari kita berjanji dengan Allah tu. Wahai Allah, aku tidak akan beribadat kepada iyyaka na'budu, tidak ibadat, dan wa iyyaka nasta'in, dan minta tolong dan bantuan selain daripada kamu, wahai Allah. Janji. Pegang janji itu. Hari-hari 5 waktu sembahyang wajib. Kita baca, ungkap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjanjian ini pun orang Israel dah buat dah dalam kitab Taurat. La ta'budu na illallah. Aku tak akan menyembah, aku tak akan minta tolong, aku tidak akan menyeru, aku tidak akan bergantung harap kepada selain Allah. Hanya Allah saja aku menyeru, hanya Allah saja aku bergantung harap, hanya Allah saja aku minta bantuan dan pertolongan atas perkara-perkara luar asbab. Ayat ini bentuk arahan Allah kepada orang Yahudi, jangan minta tolong kepada selain Allah. Pertama, hubungan dengan Allah. Pertama, kena jaga hubungan dengan Allah. Jadi kita jaga, tengok orang Yahudi macam mana. Lepas tu yang kedua, ini hubungan dengan Allah yang kedua. Wabil walidaini ihsana, dan buat baik dengan kedua ibu bapa kamu. Kita dalam kitab Taurat pun sama. Dua hubungan yang pertama, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia yang paling besar, buat baik dengan kedua ibu bapa kita. Pasal apa? Pasal jasa Allah amat besar. Kenapa kita tak taat? Jasa ibu bapa pun amat besar. Kenapa tak tolong, tak patuh dengan ibu bapa kita, tak mendoakan bapa kita yang dah meninggal? Kenapa tak buat macam itu? Pertama, maknanya wa ahsinu bil walidaini ihsana, ayat itulah maknanya buat baiklah dengan kedua ibu bapa kamu dengan cara bijaksana. Pertama. Yang kedua, wazil qurba,
dan kaum kerabat kamu yang terdekat buat baik juga. Itu kok kriteria-kriteria yang mana kita patut buat baik di antara hubungan sesama manusia. Dua, yang ketiga, wal masakini, orang miskin. Kena buat baik juga. Jangan orang miskin kita tak nak tegur dia, tak nak belanja dia. Pasal dia kategori yang ketiga. Yang keempat, yang ketiga wal yatama, anak yatim dulu. Wal yatama, anak-anak yatim kena tu lah. Lepas tu bila kita baca 2 hari dulu, kalau kita keras sangat hati tak pernah menangis, pergi cari anak yatim, usap kepala dia. Mudah-mudahan dengan usap kepala tadi kita memikirkan bagaimana besarnya tak dapat kasih sayang bapak dia. Maknanya orang manusia kematian bapak dianggap yatim. Mak tak kira. Kalau binatang pula kematian mak dia binatang yatim. Pasal mak dia cari makan untuk dia. Berbeza manusia bapak, binatang mak. Berbeza itu. Lepas tu wal yatama wal dan orang miskin. Tapi wal yatama wal masakin lebih kepada kita bagi bentuk kewangan. Bantu anak yatim, bantu orang miskin dengan kedudukan kewangan kita. Bagaimana pula kalau tak mampu, kalau miskin? Kalau miskin pun tetap Allah ada arahan untuk kita. Dia kata apa? Wa qulu linnasi husna. Mulut manis dengan kawan-kawan kamu. Tafsir kata mulut manis ini ialah bila kita bercakap dengan dia, ada kebaikan bagi dia. Kita bercakap dengan dia, seronok sangat dia ikut. Ikut tidak mengumpat ke, datang solat ke, duduk datang majlis ilmu ke. Dengan mulut manis kita, mulut lembut kita, dia suka dengan kita, maka dia ikut apa yang untuk ajak dia kepada jalan-jalan kebaikan. Jangan sergah. Jangan sergah, jangan kasar. Pasal bila sergah, bila kita kasar, kita telah berlaku kasar dengan manusia, maka mereka akan jauh daripada kita sebenarnya. Jadi Allah kata, wahai hamba, kalau kamu nak jaga, kamu tak mampu kewangan, kamu tak mampu kedudukan kuasa, maka kamu ada mulut. Manislah mulut kamu untuk berbuat baik dengan manusia-manusia yang lain, supaya mereka ikut kamu juga belajar Al-Quran dan Sunnah. Duduk solat Jumaat juga, mari duduk tadabbur Quran juga, belajar hadis juga. Kesan pada mulut manis tadi. Jadi bila ada hubungan dengan manusia tadi, maka setiap orang tadi di antara mak bapak ke, keluarga terdekat ke, anak yatim ke, orang miskin ke, orang ramai ke, masing-masing mereka. Satu lagi, wa aqimus solah, sempurnalah solat tadi. Mereka semua nak dapat wallazina amanu wa amilus solihat tadi, kena sempurnakan solat. Maknanya solat yang lengkap, yang boleh Allah terima solat yang ni, meniru solat-solat Nabi dan sahabat. Yang kedua, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat. Dua perkara. Bila sebut solat, dia akan kembarkan dengan zakat. Solat untuk Allah, zakat untuk manusia keseluruhannya. Dah, maka solat dengan zakat ini kita mesti istiqamah. Dah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, yang tauhid, maka dan istiqamah. Apa maksud istiqamah? Istiqamah solat dan zakat apa dia? Kalau ikut kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maksud istiqamah dia, istiqamah solat ialah dia akan buat amalan-amalan sunat dan fardu, tidak akan tinggal lagi sehingga mati menjemput dia. Dia akan cuba buat zakat, dia akan menginfak harta. Maknanya fardu dan sunat dia akan kembarkan. Dia akan kembarkan sehingga mana? Sehingga kematian menjemput dia. Mana? Maknanya maksud wa aqimus solah wa atuz zakat, istiqamah dalam dua perkara ini ialah maju, buat sunat, buat fardu, solat fardu, solat sunat. Tak kira lah mana-mana sunat pun, hingga tak tinggal-tinggal lagi hingga mati. Itu maksud istiqamah. Ini maksud wa aqimus solah. Zakat yang diwajibkan, dan infak harta kita ke, infak tenaga kita, infak
senyuman tadi berterusan hingga mati menjemput, barulah menepati wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi bila ada dua sifat ini, maka jadi ini merupakan apa dia? Perjanjian yang Allah berjanji dengan orang Yahudi dalam kitab Taurat dia. Sama tak dengan kita dalam Al-Quran? Banyak persamaan, hampir sama. Hampir sama Allah berjanji dengan kita dalam Al-Quran. Tetapi masalahnya kita tak mengulang-ulang tadabbur kita hingga kita boleh beramal dengan semua perkara-perkara yang Allah gariskan. Hubungan dengan Allah, hubungan mak bapak, hubungan dengan kerabat, hubungan dengan orang miskin, hubungan dengan anak yatim, hubungan sama manusia dengan mulut manis. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Perkara-perkara ini yang Allah janji dalam Al-Quran. Maka kalau kita tak bertadabbur hari-hari supaya kita istiqamah tadi, sebagaimana Sayyidina Ali tadi, dia tak miss lagi selepas dia menerima ayat innal ladzina naqalu rabbuna Allah summa istaqamu, dia tak akan mundur lagi. Dia terus buat sunat fardu, tak berhenti hingga mati dia buat. Maka baru dia memenuhi janji Allah. Kalau tak buat perkara ini, apa jadi? Tengok apa jadi kalau tak tunaikan janji yang kita berjanji dengan Allah? Sebagaimana Allah janji dalam kitab Taurat dengan orang Yahudi. Tengok Allah kata apa ni? Thumma kemudian ni tawallaitum. Thumma kemudian tawalli, mereka berpaling. Mereka tak memenuhi janji tadi. Mereka hanya solat fardu saja, solat mereka sunat mereka tak buat. Keluar zakat saja, infak dia mereka tak buat. Mulut mereka kasar, keras, bergaduh dengan orang, halau orang, mulut tak manis. Tak jaga keluarga, tak jaga anak yatim, tak jaga orang miskin, tak jaga mak bapak, tak jaga kaum kerabat. Maka 100% mereka summa tawallaitum. Sehingga mereka berpaling. Nampak sama tak? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita juga tak berpegang dengan ayat ini dalam bentuk ayat-ayat yang lain, kita berjanji dengan Allah, maka kita termasuk summa tawallaitum. Kemudian mereka berpaling, orang Yahudi, dengan apa yang mereka janji dengan Allah dalam kitab Taurat. Kalau kita juga tak istiqamah dalam perkara-perkara tadi, maka kita ibrah kita pun summa tawallaitum. Mereka juga tak menyia-nyiakan perjanjian dengan Allah dalam seperti Al-Quran. Mereka berpaling. Summa tawallait, mereka berpaling daripada janji Allah. Pasal apa berpaling? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa gerun dengan hari akhirat yang bakal menyipu kita. Percaya dengan hari akhirat, tapi tak yakin, tak takut. Apa jadi kalau aku mati besok? Apa jadi kalau aku mati malam ini? Adakah aku dah buat perkara-perkara tadi? Pasal tak yakin dengan hari akhirat. Hanya tahu saja. Syaitan memanjakan angan-angan kita. Maka mereka berpaling dengan janji tadi. Summa tawallaitum illa qalilam minkum, kecuali sikit saja yang berjanji, sikit saja yang pegang pada janji. Siapa yang sikit? Mereka yang tiap-tiap hari bertadabbur ayat-ayat Allah, mendengar kata-kata Allah tentang Allah tauhid, mendengar kata-kata Allah dalam Al-Quran tentang sunnah nabinya, mendengar kata-kata Allah dalam Al-Quran saban hari adanya hari akhirat yang kamu akan berkekal selama-lamanya. Maka tanpa 3 perkara ini, mereka yakin ada 3 perkara ini yang intipati dalam Al-Quran. Allah mengenalkan diri dia, Allah mengenalkan nabinya, Allah mengenalkan hari akhirat. Maka illa qalilan, hanya sikit saja orang yang pegang 3 perkara tadi. Sebahagian besar manusia tak takut dengan hari akhirat, tak takut dengan amalan-amalan sunnah mengikut Nabi ajari, tak takut dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mensyirikkan Allah, mereka membuat perkara-perkara bid'ah, mereka suka dengan dunia, lawan dia, muqabil bagi Allah Esa, muqabil bagi perkara sunnah, muqabil bagi hari akhirat. Ialah 3 perkara yang berlawan ini: syirik, bid'ah dengan dunia.
Tiga lawan dia. Maka wa antum mu'ridun. Kamu semua mu'ridun. Apa tu? Kamu semua mungkin dengan berpaling perjanjian-perjanjian tersebut. Kamu tak hirau dengan perjanjian-perjanjian pasal kamu tak faham Quran. Orang Yahudi, kamu tak belajar Taurat. Kamu tak ikutlah. Tak usah gerun. Maka ibrah untuk kita pun sama. Wa antum mu'ridun. Sebahagian besar kamu pun berpaling, tak hirau apa janji dengan Allah. Janji A, janji B tadi semua kita buat tak kisah. Kita buat ala kadar saja. Janji solat, janji ala kadar. Bila janji ala kadar, tak sepenuhnya ikut arahan Allah, maka Allah kata illa qalilan minkum, kecuali sikit saja kamu yang takut dengan Allah, yang betul-betul bertadabbur, faham ayat-ayat Allah, takut dengan hari akhirat, takut dengan amalan-amalan yang tak sunnah, takut dengan perkara-perkara yang tak sama dengan perkara-perkara tauhid, maka wa antum mu'ridun, kamu tak hiraukan apa-apa arahan Allah tadi. Amat-amat mengerikan. Amat-amat mengerikan untuk lambang kita pergi hari akhirat kalau kita mencabul perjanjian dengan Allah. Tapi kita tak takut. Kita tak takut kita mencabul. Pasal apa? Pasal kita hanya berprasangka. Tak apa aku mati pun. Tengok tak? Orang Yahudi lagi teruk, dia kata kalau aku mati pun 40 hari je aku masuk neraka jahanam. Kita pula tak apa aku mati pun kok amalan aku Allah terima. Kok tu tak jadi. Pasal kok tu sebenarnya kita perlu ikhtiar. Nak pergi hari akhirat, kita kena kenal bagaimana suasana hari akhirat, bagaimana cara-cara nak pergi hari akhirat. Itulah baru yakin dengan adanya hari akhirat. Kalau ala kadar saja, tak acuh tak acuh saja, rasa malas sangat nak bertadabbur, maka tak keyakinan Allah tak akan buka hati kita untuk takut dengan perkara-perkara ini. Maka kita akan langgar saja perjanjian-perjanjian tersebut. Baru pertama tu. Baru jenis yang pertama. Mereka langgar perjanjian dalam kitab Taurat. Yang kedua, mereka langgar perjanjian kedua dalam ayat yang 84. Perjanjian kedua ni panjang ni, pasal dia huraikan dia penduduk 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, orang Arab Madinah, yakni orang Aus dan Khazraj, dia bergaduh sama sendiri. Aus, dua orang Arab di Madinah ni, orang Arab suka bergaduh. Lembu dia tak puas hati dengan binatang mereka, mereka berperang. Itu orang Arab suka bergaduh. Maka Aus dengan Khazraj, mereka bergaduh siang malam kehidupan mereka ni. Dalam pergaduhan mereka, Aus selalu menang, Khazraj selalu kalah. Bila Aus selalu kalah, Khazraj menang. Jadi bila Aus dikalah manjang perang, tak jadi, dia kata ni, aku perang kalah saja, lebih baik aku berbaik dengan orang Yahudi. Maka orang Aus pun pergi cari parti. Dia bergabung parti. Satu parti tak boleh mengetah dah. Dia kena cari parti A, parti B supaya dia boleh bergabung. Maka dia pun mencarilah orang Yahudi ni, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Maka 3 parti. Mana Aus, Nadir, Quraizah, satu parti. Dan Bani Khazraj tak ada pilihan lah. Dia kena berbaik dengan Bani Qainuqa ketika itu. Maka sekarang berlaku 2 pihak. Yahudi bergabung dengan Arab. Satu A, tim A. Yang kedua, Yahudi B bergabung dengan orang Arab. Tim B, A akan berperang. Dia buat perjanjian supaya kalau aku perang dengan dia nanti, wahai orang Bani Qainuqa, kamu kena tolong aku. Buat sumpah setia. Bila berbuat sumpah setia begitu, dalam kitab Taurat mengatakan orang Yahudi tak boleh berbunuh sesama Yahudi. Orang Yahudi tak boleh menghalau orang Yahudi keluar pada kampung mereka. Orang Yahudi tak, kalau orang Yahudi tadi kena tangkap, kamu kena tebus kawan kamu ini. Inilah kitab Taurat. Tak boleh berperang sesama agama. Tak boleh menghalau sama agama keluar dari kampung halaman dia. Kalau sesama agama dia tadi tertawan, tugas kamu pergi selamatkan dia, tebus dia tersebut. Tapi pasal keadaan ini dah mula bercantum semenjak, bila berperang mereka langgar undang-undang tersebut. Kita sambung lain kali. InsyaAllah bulan Januari nantilah, insyaAllah. Lepas bulan Januari baru kita sambung balik. Kena ingatlah ciri-ciri
ciri-ciri Yahudi semasa yang langgar kitab mereka. Tadi langgar dari segi perjanjian dengan Tuhan, ini langgar dari segi amalan-amalan dia. Orang Yahudi semasa mereka langgar amalan-amalan. Kenapa? Kerana seronok sangat dengan dunia, penting dengan dunia. Dia tak kira, dia tak kisah. Bila ada amalan dia menguntungkan dunia, dia ambil. Bila amalan mereka merugikan mereka dunia, dia tinggalkan. Inilah ciri-ciri orang yang dalam hati mereka tidak ada perasaan takut dengan hari akhirat, tak ada takut dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.